Saya haraplah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ambil peluang ini untuk jadi bapa keadilan Malaysia. Kenapa saya kata Anwar Ibrahim sepatutnya ambil peluang ini untuk menjadi bapa keadilan Malaysia? Sebab beliau juga mempunyai sejarah dianiaya oleh Tun Dr. Mahathir, dan zaman Datuk Seri Najib Tun Razak juga kita lihat Datuk Najib pernah ceritakan dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir ke Yayasan Perdana. Dia pernah beritahu saya sendiri, sampai-sampai Tan Sri Syafiee dah ada dekat dalam bilik Tun Dr. Mahathir, dan Tun Dr. Mahathir mengarahkan, dia dah pencen Perdana Menteri ni, dia boleh arahkan Datuk Seri Najib lantik Tan Sri Syafiee untuk mengambil kes bagi mengenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes liwat yang kedua. Tuan-tuan tahulah siapa lawan Mahathir ni. Memang nasib dia biasa memang malang lah, macam Pak Allah kena. Kemudian mula-mula masa tu Najib ikut lagi kan. Selepas dia tak ikut tu, dengan dia pun kena. Tuan-tuan, jadi dia ada pengalaman bagaimana dia dianiaya, dan kalaulah dia dapat berlaku adil kepada semua, termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, saya yakin tuan-tuan, saya yakin martabat dia sebagai bapa keadilan ini akan dapat dicapai, selaras dengan hasrat dia untuk melihat reformasi undang-undang dan institusi dalam negara ni. Rakyat masih lagi ternanti-nanti bilakah tindakan akan diambil terhadap Zeti dan juga Hakim Nazlan. Okey, rakyat tertanya-tanya bila tindakan nak diambil terhadap Zeti dan Hakim Nazlan. Saya nak bagi tahu ni pada kawan-kawan yang rapat jugalah. Banyak kawan-kawan mempersalahkan Datuk Seri Azalina, mempersalahkan pemimpin parti kita, kononnya pemimpin parti kita tidak tegas. Sebenarnya tuan-tuan, ramai yang tak tahu, saudara, kepimpinan kita sedang membuat banyak benda yang kita tak boleh beritahu kepada orang. Kita tidak boleh memberitahu kepada orang apa yang pimpinan kita buat. Tapi percayalah, kepimpinan kita sudah pastilah tuan-tuan, kalau boleh tak nak membiarkan Datuk Seri Najib ni duduk dalam penjara walaupun satu saat lagi. Dan saya bagi jaminan tuan-tuan, kalau adalah pemimpin kita berubah, saudara, saya sendiri akan tegur mereka. Tapi buat masa ni, saudara, mereka sedang berusaha bersungguh-sungguh. Tapi kena faham, contohnya kita minta supaya AG bercuti. Tapi dia tak mau cuti tuan-tuan. Nak buat macam mana? Sepatutnya dia pencen bulan 3 ni, tapi dia tak nak cuti. Maka suka tak suka, takkan nak tukar macam mana Mahathir menukar Tan Sri Apandi. Nanti akan jadi isu lain, saudara. Ini kita kena faham. Jadi kita terpaksa tunggu sampai bulan 3. Bila datang bulan 3, saudara, saya yakin Peguam Negara yang baru tidak akan lagi melindungi Hakim Nazlan Ghazali. Dan bila Hakim Nazlan Ghazali didakwa jadi mahkamah, tuan-tuan, percayalah, paling busuk pun Datuk Seri Najib wajib diberikan apa dipanggil bail out. Wajib diberikan jaminan untuk keluar penjara. Sementara menunggu, dia ada dua benda boleh jadi. Sebab Hakim Nazlan ini terang-terang ada conflict of interest. Dia dicadangkan oleh pihak SPRM, didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan kerana dia telah menghukum tidak bersandarkan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negara. Dia gagal untuk declare dia punya conflict of interest. Dia sebagai orang yang terlibat dalam penubuhan SRC International, dia tak beritahu benda tu, sehingga akhirnya 4 kali SPRM tanya, dia tak jawab. SPRM tunjukkan bukti, baru dia mengaku, tuan-tuan. Baru dia mengaku. Sebelum tu dia 4 kali ditanya, dia tak mengaku. Ni nak kena faham.
Dan saya haraplah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ambil peluang ini untuk jadi bapa keadilan Malaysia. Kenapa saya kata Anwar Ibrahim sepatutnya ambil peluang ini untuk menjadi bapa keadilan Malaysia? Sebab beliau juga mempunyai sejarah dianiaya oleh Tun Dr. Mahathir, dan zaman Datuk Seri Najib Tun Razak juga kita lihat Datuk Najib pernah ceritakan dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir ke Yayasan Perdana. Dia pernah beritahu saya sendiri, sampai-sampai Tan Sri Syafiee dah ada dekat dalam bilik Tun Dr. Mahathir, dan Tun Dr. Mahathir mengarahkan, dia dah pencen Perdana Menteri ni, dia boleh arahkan Datuk Seri Najib lantik Tan Sri Syafiee untuk mengambil kes bagi mengenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes liwat yang kedua. Tuan-tuan tahulah siapa lawan Mahathir ni. Memang nasib dia biasa memang malang lah, macam Pak Allah kena. Kemudian mula-mula masa tu Najib ikut lagi, kan. Selepas dia tak ikut tu, dengan dia pun kena, tuan-tuan. Jadi dia ada pengalaman bagaimana dia dianiaya, dan kalaulah dia dapat berlaku adil kepada semua, termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, saya yakin tuan-tuan, saya yakin martabat dia sebagai bapa keadilan ini akan dapat dicapai, selaras dengan hasrat dia untuk melihat reformasi undang-undang dan institusi dalam negara ni. Kau kena bagi dulu dia punya dia kena apa ni. Dan satu-satunya cara yang sekarang ni saya nampak dalam laporan petugas khas, laporan petugas khas telah menyatakan bahawa pelantikan Ketua Hakim Negara yang pertama, tuan-tuan, pelantikan Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjun itu bukan daripada cadangan daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman ataupun Judicial Appointment Commission, JAC, bukan lantikan JAC. Ketua Hakim Mahkamah Besar Malaya juga bukan lantikan JAC. Maknanya apa? Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak bukan lantikan JAC ketika itu. Maknanya pelantikan Richard Malanjun tidak sah. Pelantikan Ketua Hakim Mahkamah Besar Malaya ketika itu tidak sah. Maknanya Ketua Hakim Mahkamah Besar Malaya yang telah melantik Nazlan bagi menggantikan Hakim Saufi Razak yang dipilih oleh sistem mahkamah untuk mengadili kes Datuk Seri Najib, lepas minggu Hakim Mahkamah Besar Malaya itu telah menukarkan Nazlan ganti tempat dia. Pelantikan Nazlan itu pun tidak sah, tuan-tuan. Tidak sah. Jadi macam mana bila pelantikan itu bukan dibuat daripada JAC, boleh dikekalkan. Dan hari ini saya nak beritahu dengan saudara, kalau bawa macam hari ini, kes Datuk Seri Najib sudah dibawa ke Semakan Kehakiman. Hakim yang mengendalikan kes ini, tuan-tuan, sendiri bertanyakan macam mana Mahkamah Persekutuan boleh menolak permintaan Datuk Hisham Pokteh untuk menarik diri daripada menjadi peguam kepada Datuk Seri Najib bila mana beliau minta 3 bulan untuk prepare membaca dokumen-dokumen yang bertroli seperti mana yang diungkapkan oleh Tommy Thomas, tidak dibenarkan. Sebabnya saudara, kalau daripada ini pun boleh menunjukkan bahawa Ketua Hakim Negara tidak berlaku adil kepada
Datuk Seri Najib, tuan-tuan, dan tindakan dia itu very, bak kata orang tu, tidak profesional. Kerana ianya termaktub, tuan-tuan, undang-undang ini ada. Undang-undang yang menyatakan bahawa seorang peguam berhak untuk menarik diri daripada mewakili anak guamnya. Tapi Tengku Maimun boleh kata tidak ada undang-undang. Macam mana seorang ketua hakim negara tak mahir bab undang-undang ni, tuan-tuan? Jadi dalam erti kata lain, saudara, bab tidak profesional itu pun dia dah gagal. Dia tidak menguasai undang-undang negara ni. Tetapi yang paling penting sekali, saudara, pendedahan Tommy Thomas membuktikan bahawa Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara hari ini, dilantik atas cadangan Tommy Thomas, bukan atas cadangan Judicial Appointment Commission ataupun JAC. Maknanya pelantikan Tengku Maimun adalah tidak sah. Dan setiap pelantikan dan setiap kes yang dikendalikan oleh Tengku Maimun yang dilantik secara tidak sah, akhirnya boleh dibawa balik ke mahkamah untuk mendapat semakan semula, tuan-tuan. Kan ini menjahanamkan negara. Itu sebab saya minta Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil peluang ini untuk jadi bapa keadilan negara, dengan memberikan keadilan kepada semua pihak, termasuk bekas musuh politik dia, Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia kena berlaku adil kepada semua. Baru makam dia ni Allah Ta'ala akan angkat lagi. Dan perkara yang paling penting untuk dia buat ialah batalkan semua pelantikan-pelantikan yang tidak mengikut perlembagaan ini, yang tidak dilantik atas cadangan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Sepatutnya bila Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman mencadangkan nama Ketua Hakim Negara kepada Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir tak bersetuju, Tun Dr. Mahathir kena minta nama lain daripada Jack, bukan minta daripada Tommy Thomas. Jadi tuan-tuan, semua jadi rosak dan semua boleh dihadapkan ke muka pengadilan balik bila pelantikan itu tidak sah, tuan-tuan. Jadi kalau dah semua ni lantikan pun lantikan daripada Tun Dr. Mahathir, musuh politik Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, maka kalau betul lah Datuk Seri Anwar Ibrahim bersungguh soal nak melakukan apa yang dipanggil sebagai reformasi institusi dan undang-undang ini, perkara pertama ialah dengan membetulkan kaedah pelantikan daripada Ketua Hakim Negara, Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya, Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak, hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan, hakim-hakim di Mahkamah Rayuan, hakim-hakim di Mahkamah Tinggi. Ini semua kena melalui Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. We got to get back on track. Kena betul. Okey, ada lagi soalan lain? Datuk, tolong beri penjelasan kenapa tuntutan peguam bela Datuk Seri Najib untuk menyingkirkan yang Arif Abu Bakar Jaiz ditolak. Okey. Sedangkan Abu Bakar Jaiz ialah hakim Mahkamah Rayuan dan bukannya hakim Mahkamah Persekutuan. Okey, kena faham kenapa Tan Sri Syafiee. Saya tak boleh beri penjelasan kes ni, tapi saya nak bagi tuan-tuan faham. Seorang hakim di mahkamah yang tinggi, contohnya Mahkamah Persekutuan, boleh ditarik turun ke Mahkamah Rayuan.
Ini kena faham. Tetapi semakan yang dibuat hari ini oleh Datuk Seri Najib ialah semakan ke atas keputusan Hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi, tak ada hakim yang lebih tinggi daripada Hakim Mahkamah Persekutuan. Maka sepatutnya 5 orang hakim yang mengadili kes ini mestilah hakim daripada Mahkamah Persekutuan. Tidak boleh diambil daripada lower court. Ini yang kena faham. Jadi, bantahan yang dibuat oleh Tan Sri Syafiee ini sangat berasas. Macam mana nak membicarakan di Mahkamah Persekutuan, kita ambil hakim daripada Mahkamah Rayuan. Tapi saya tak boleh jawab lah kenapa mereka menolak bantahan ini. Ini hak mereka, tuan-tuan. Mahkamah ni mereka yang punya, mereka yang memutuskan. Tetapi kalau ikut lazimnya, begitulah tuan-tuan. Begitulah. Datuk, Raja Petra Kamarudin RTK hari ini mengatakan bahawa tertubuhnya Majlis Ulama UMNO sebenarnya adalah semata-mata untuk menjadikan ianya sebuah senjata pada PRN yang akan diadakan tak lama lagi. Jadi senjata Majlis Ulama UMNO ni dijadikan senjata untuk mencuba dapat pengaruh pada orang-orang Melayu di kawasan Melayu. Ini apa yang Raja Petra cakap. Raja Petra cakap Majlis Ulama UMNO yang Datuk Zahid tubuhkan ini hanya untuk PRN, untuk menawan 6 buah negeri ni. Saya nak beritahu ini tak benar sama sekali. Kita kebetulan hari ini kita ada seorang presiden yang dekat dengan Islam. Presiden yang biasa dengan program-program Islamisasi, biasa dengan jemaah, biasa dengan dakwah Islamiah, biasa dengan tabligh, dan dia mengambil keputusan nak mewujudkan Majlis Ulama UMNO. Itu atas dia lah. Ini tak ada soal adakah dengan melantik seorang ketua Dewan Ulama UMNO ianya akan menyebabkan kita menang pilihan raya. Tak ada tuan-tuan. Tidak ada. Benda baik tu. Benda baik apa benda lah kau nak fitnah ni. Raja Petra ni memang betul perangai sama je dengan jadi. Kita tak boleh nak buat apa. Cuma harapan kita Sepupu tu. lepas pilihan raya ni, lepas Datuk Seri Presiden ni bertukar, jangan pula presiden yang baru hapuskan pula benda yang baik. Kalau benda ni bagus, kurang-kurangnya Dewan Ulama ni boleh menasihati presiden daripada masa ke semasa untuk memastikan kedudukan Islam dalam negara ini, khususnya fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah terus dimartabatkan. Kepimpinan kita sentiasa berpegang pada panji Allah. Jangan pula lepas ni tukar presiden, benda ni dihapuskan. Apatah lagi kalau KJ jadi presiden. Nauzubillah min zalik, tuan-tuan. Nyaya. Lepas tu dia buat Dewan Ulama semua ambil air silap-silap. Okey? Apa ianya ditolak? Datuk, kenapa lantikan hakim dalam kes semakan semula Datuk Seri Najib diteruskan, sedangkan RCI terhadap Tommy Thomas masih lagi sedang berjalan. Apa pandangan Datuk? Saya rasa RCI terhadap Tommy Thomas satu bab, tetapi semakan kehakiman terhadap kes Datuk Seri Najib satu bab yang lain. Kita jangan sebakulkan. Okey? Datuk, hari ini Raziuddin mendakwa bahawa kerajaan perpaduan yang dianggoti oleh PH dan Barisan Nasional UMNO mengatakan sedang berusaha untuk membunuh persepsi baik Perikatan Nasional sempena menjelang PRN yang bakal diadakan. Jadi Datuk, apakah sebenar
sebenarnya adakah Perikatan Nasional ini mempunyai persepsi yang baik oleh masyarakat, lebih-lebih lagi orang Melayu? Apa pandangan Datuk? Saya rasa persepsi terhadap Perikatan Nasional ni, satu, Malaysia dah tahu dah. Dia bukan hanya parti yang mengambil rasuah, parti yang menyalahgunakan kuasa untuk lockdown dan musnahkan kehidupan rakyat, ekonomi negara, ekonomi peniaga-peniaga, melumpuhkan ekonomi, membuat rakyat tertekan, kehilangan sumber pendapatan, sehingga kan ramai yang jatuh bankrupt, yang bunuh diri pun ada, kan. Saya rasa dari segi perception Perikatan Nasional ni buruk, sangat buruk. Tapi disebabkan rakyat Malaysia ni, macam Mahathir cakap tu betul, dia orang punya ingatan ni 100 hari je, kan. Lepas 3 bulan dia orang dah lupa dah apa yang dibuat oleh Muhyiddin. Bila bagi sogokan sikit je, kan, habis semua pergi mengundi Perikatan Nasional. Jadi kita harap kerja nak mengingatkan rakyat siapa tu Perikatan Nasional ni tak boleh terhenti sekerat jalan. Ianya perlu berterusan, kan. Saya okey, ada lagi tu satu soalan lagi. Hari ini Menteri Ekonomi mengatakan bahawa ada soalan lagi? Tanya Wan. Bekalan makanan asas serta harga bekalan asas sudah menampakkan satu pergerakan yang positif, di mana bekalan-bekalan tersebut sudah pun mencukupi dan harga sudah pun mula turun. Tetapi banyak juga pengusaha-pengusaha restoran yang menjual makanan bermasak masih lagi tidak menurunkan harga. Beliau menyarankan agar rakyat boikot restoran-restoran yang menjual makanan tanpa menurunkan harga, sebab barangan asas sudah turun harga, sepatutnya makanan bermasak pun sepatutnya sudah turun harga. Adakah tindakan memboikot itu lebih baik daripada tindakan menggantung lesen pengusaha-pengusaha permis makanan? Apa pendapat Datuk? Okey. Sebenarnya apa yang Saudara Rafizi cakap tu dia ada basis dia. Macam sebelum ni ada orang kecam dia. Sebenarnya betul lah apa dia cakap tu. Itulah sebahagian daripada prinsip asas ekonomi. Ianya bergantung pada penawaran dan permintaan. Harga barang itu akan naik bila permintaan itu melebihi penawaran. Jadi salah satu cara, ini bukan the only ways. Salah satu cara untuk memastikan harga barang itu dapat diturunkan ialah dengan tak pergi kedai tu, memboikot barang tersebut. Maknanya we go for alternative. Maknanya kita, kalau ayam tu terlalu melampau, kita ubah. Itu sebahagian daripada solution. Namun dalam masa yang sama, ada solution lain yang kerajaan juga boleh main peranan. Boleh ditambah baik solusi ini dengan memastikan juga bahawa ada kawalan harga, dengan memastikan juga kalau kita dapati bahawa bekalan ini dijual di luar negara lebih mahal harga dia, kan. Dan ini juga menyebabkan ramai orang prefer untuk jual di luar negara berbanding dengan pasaran tempatan. Maka kalau perlu kita haramkan ekspor untuk produk tertentu, kita buat. Kita buat. Dan ini pernah dilakukan zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Yang ini saya pujilah, Datuk Seri Ismail Sabri telah melakukan benda yang betul. Bila masa tu telur ayam tak silap telur ayam. Bila tak dibenarkan untuk pergi keluar negara, last kali ada banyak stok telur tempatan. Ini salah satu cara dia lah. Dan ada kaedah-kaedah lain juga, di mana kita juga, contoh macam telur ayam, kita boleh menggalakkan lebih ramai pengusaha mengimport barang-barang ini daripada negara yang murah. Contohnya telur ayam, kalau kita pergi ke Thailand, mungkin lebih mahal daripada Malaysia. Tapi kalau kita ambil daripada Vietnam, 30 sen.
So lebih murah daripada Malaysia. So itu akan dapat solve lebih banyak masalah, bekalan telur dan sebagainya. Jadi saya ucap terima kasih lah kalau betul keadaan harga barang, kadar inflasi sudah menjadi semakin baik. Kita harap benda ini berterusan, dan kita harap kerajaan tidak berhenti daripada mencari solution sama ada daripada dalam negara, luar negara. Setiap kali lawatan yang dibuat, Tengku Zafrul pun banyak pergi ke luar negara untuk mencari peluang-peluang perniagaan. Dalam masa yang sama juga mungkin boleh cari peluang untuk kita mendapat bekalan-bekalan makanan dengan harga yang lebih murah, yang lebih kompetitif, dan supaya kita dapat terhindar daripada masalah bekalan makanan dan inflasi. Itu penting. Okey, ada lagi? Lagi macam minyak pun tu kan. Masa PKP tu kan, minyak harga dia murah sebab penggunaan kurang. Jadi kita kena buat macam tu lah, dia punya formula tu. Makna betul lah. Itulah cara dia. Betul, memang betul lah. Memanglah ketika PKP, bukan satu Malaysia je yang buat PKP ni, satu dunia buat PKP. Bila satu dunia buat PKP, memanglah kita boleh turunkan harga minyak. Sebab permintaan terhadap minyak itu berkurangan. Orang tak keluar kerja, orang duduk di rumah, tak ada orang beli minyak, maka penawaran itu berlebihan daripada permintaan. Secara automatik harga minyak akan jatuh. Ayam pun sama ketika tu, RM4 lebih. Ayam saya tak pastilah, sebab saya duduk kat sana. RM4 lebih. Okay. Itu sebahagian daripada proses. Itu memang hakikat lah, ekonomi memang begitu. Tapi macam mana pun kita rakyat Malaysia ni kena ni lah kan. Sebabnya minyak dekat tempat kita RM2 lebih. Tak tahu kat Turki apa dia. Kira duduk Malaysia. Berapa kali ganda? RM9. RM9 1 liter. Kat sini tuan-tuan, harga minyak 1 liter RM9. Dia 23 lira. 23 lira. 23 lira. Dan dia orang nak ubahkan kereta tu pun bertolak. Cuba tengok. Jom kita pasti kita tengok. Kalau dia orang beratur ni tuan-tuan, dia orang tak start enjin tuan-tuan. Dia orang tolak kereta tu perlahan-lahan. Aircon pun tak buka. Kita naik taksi pun dia orang tak buka aircon. Tapi nasib baiklah cuaca dia orang ni sejuk jadi tak terasa sangatlah. Okey, ada soalan-soalan lain? Ada lagi? Malaysia ada soalan lain? Tu kenapa Mahathir dengan si Tumpuk ni tidak mengutuk Perdana Menteri yang ke-10 ni. Dia cuma mengutuk Datuk Zahid je. Sebab dia tahu bahawa kalau dia kutuk Datuk Zahid jatuh, dia boleh jatuhkan Anwar Ibrahim. Tetapi kalau dia kutuk Anwar Ibrahim direct, lagi cepatlah dia ke dalam. Sudah pastilah orang yang buat salah ni tuan-tuan, saudara, dia lagi tahu apa kesalahan yang dia dah buat. Saya rasa cukup lah untuk malam ni. Saya pun nak sembahyang ni kan. Nanti kita sambung lagi esok hari. Doakan semoga kita boleh live pada waktunya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.